Salam sejahtera dan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Tan kerana sudi untuk ditemu buat oleh saya untuk assignment subjek. Jadi sebelum saya masuk kepada sesi temu bual, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Syafiqah Syazwani binti Zul, pelajar tahun ketiga semester 6 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling di Universiti Utara Malaysia. Okey, jadi untuk sesi temu bual ni saya terus proceed. Boleh tak cikgu ceritakan sedikit latar belakang cikgu dan juga latar belakang pendidikan? Okey, nama saya Tan Chui Hun dan saya masuk ke bidang pendidikan sejak tahun 2000. Mula-mula tempat perkhidmatan saya adalah di sekolah rendah Langkawi. Setelah saya sambung belajar, tempat saya sambung belajar juga UUM. Setelah sambung belajar, tempat yang saya posting semula adalah sekolah sekarang, Sinto. Jadi, saya berkhidmat dalam bidang ini hampir 14 tahun dah. Kira-kira 15 hari lagi 14 hari lagi saya kena 14 tahun. Oh, lama dah. Okay. Masih belajar. Okey, dengan saya. Okey, jadi sekarang ni cikgu pegang jawatan, peranan cikgu sekarang sebagai seorang kaunselor dekat sekolah situ sajalah. Dia tak ada pegang jawatan lain-lain. Ya. Kalau ikut sebutan yang tepat adalah guru bimbingan kaunseling sekolah menengah. Dan kami sebagai kaunselor sebab GBKSM tadi yang saya sebut adalah nama formal untuk kami yang berada di sekolah. Dan jawatan lain yang telah kami pegang ada berkaitan dengan contohnya PPDA, ada juga terlibat dengan urusan sukan, curriculum kita melibatkan sukan persatuan uniform. Lepas tu contohnya saya salah seorang AJK untuk data murid. Dalam bahagian AJK disiplin, saya juga terlibat dengan urusan disiplin. Dan dia terlibat sebagai seorang guru pengawas. Dan untuk UPK, kami dua-dua adalah guru penasihat PRS. Sebenarnya dia ada AJK yang lain agak banyak, jadi yang kerap saya aktif lebih cenderung kepada disiplin, BRS, data, dan berkaitan dengan akademik punya bahagian kami juga terlibat. Maksudnya setiap kali exam, setiap kali ada postmortem apa-apa, kami GBK juga akan terlibat. Dari segi non-curriculum, kami lebih cenderung kepada menjalankan aktiviti ikut jadual yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Dan kalau berkaitan dengan hand tadi yang hampir saya bacakan semua itu kan, itu yang berkaitan dengan hand. Maksudnya tiga, selain pada pengetua, 3 penolong kanan punya urusan kami terlibat semua. Dan law ni saya belum dapat black and white, tetapi guru pendidikan khas kami, mereka sudah bagi maklumat dan pernah bincang secara lisan. Maksudnya kami juga terlibat dengan pelajar pendidikan khas. Cuma kami telah fahamkan mereka dari segi untuk perkhidmatan bimbingan kaunseling adalah kurang sesuai jikalau kami GPK menjalankan sesi dengan pelajar pendidikan kelas. Sebab biasanya pendidikan kelas kan juga ada doktor sendiri. Jadi itulah yang berkaitan dengan jawatan yang dipegang dalam kawasan suasana sekolah. Banyak jawatan yang cikgu pegang. Tak terkira. Sebab setengah orang kan pegang, ingatkan macam kaunselor jadi cikgu guru bimbingan je macam tu. Tak ada pegang PRS ke apa ke. Skop dia besar lah. Untuk bidang kerja ya, apabila PRS antara pelajar-pelajar yang juga berminat nak jadi guru bimbingan kaunseling atau kaunselor, saya memang terus terang beritahu dia itu skop kerja yang kira
Cikgu Tan hadapi sendiri dan sekolah lain ada yang lagi tenggelam. Saya rasa saya pun banyak, tetapi saya rasa saya sudah kira sikit. Maksudnya ada kawan saya di sekolah lain lagi hebat. Contohnya ada di antara mereka boleh kata fully pegang SU mesyuarat pengurusan. Maksudnya kalau sekolah 1 bulan mesyuarat 2 kali, dapat tiap-tiap bulan 2 laporan meeting minit mesyuarat lepas sekolah dapat. Ya, ini cuma sebahagian saja. Ada lagi yang tak lagi dahsyat. Lagi banyak. Dua bahagian sukan, tapi itu tak betul punya. Itu tidak betul sebab over punya kami. Bagi saya kan untuk bahagian kerja ini yang nampak banyak. Dia tidak melambangkan kerja kaunseling. Sebab masa dan tenaga dihapuskan. Bila tenaga masih ada, masa digunakan. Akhirnya kita akan hadapi situasi macam kerja UBK gelap. That's why kadang-kadang kami tak boleh nak kata apa jikalau ada orang lain mempertikaikan kerja kami atau suara yang kurang sedap daripada masyarakat. Tapi kita tak boleh nak lawan. Sebab perkara 25 dalam urusan kerja kami adalah mengikut arahan ketua pejabat. Inilah nasib kami. Tetapi kira saya masih nampak, kalau banding dengan kawan saya di luar sana, saya masih boleh buat kerja. Hampir boleh kata saya punya kerja dalam UBK adalah 75%. Faham. Okay, orang cakap apa, setiap cikgu tu lain-lain tanggungjawab. Setiap sekolah tu lain-lain dia punya peranan dia tu. Ikut sekolah. Faham? Okey, cikgu dah bagi tahu kan, cikgu tempoh 14 tahun pengalaman kerja kan. Kiranya sepanjang cikgu kerja tu, ada tak satu benda yang jadi pembakar semangat cikgu untuk keep going 14 tahun tu? Selalunya kan macam ada yang start tengah-tengah macam nak berhenti ke, tak nak dah jadi kaunselor kan. Apa yang menjadi inspirasi cikgu? Saya lebih kepada murid. Saya cuma fikir satu saja. Atas sebab latar belakang saya juga seorang pendidik sebelum saya jadi GBKSM. Jadi sebenarnya daripada sudut mata saya cuma nampak yang ada di depan saya 600 orang murid ini, mereka semua adalah tunas negara. Negara yang akan memimpin kita. Walaupun saya tidak pasti berapa peratus akan berjaya, saya tidak pasti, tapi saya berharap di sudut saya boleh buat sehabis baik ikut kemampuan saya. Itulah yang menjadi fikir satu sajalah, lebih kepada fikir yang tu. Okay, faham. Itu saja. Okey. Jadi sepanjang cikgu berkhidmat 14 tahun ni, cikgu banyak ke arah kaunseling kelompok ke, keluarga ke, individu ke? Macam majoriti kalau cikgu handle klien, cikgu ambil jenis kaunseling tu. Seperti biasa tiada pilihan daripada kaunseling individu kelompok. Mungkin boleh kata apabila bebanan kerja lebih banyak, saya lebih cenderung kepada bimbingan kelompok, bimbingan individu, walaupun masih ada kaunseling individu atau kelompok. Kaunseling tak sama dengan bimbingan. Jadi cuma kes tertentu, contohnya kaunseling kelompok, saya cenderung kepada kes krisis. Contohnya berkaitan dengan konflik. Okay. Kalau individu, biasanya saya kaunseling individu, saya cenderung kepada emosi, urusan keluarga, kerjaya, sebab dia sudi nak upgrade diri dia sendiri kan. Betul. Kalau dengan individu atau kelompok, bimbingan kelompok, dia adalah tajuk yang kasar kami bawa, cuma akan lebih kepada memantau. Kadang-kadang tengok perkembangan mereka, adakah mereka perlu masuk ke hubungan kaunseling kelompok, saya akan ikut mereka. Kalau tidak, saya dah lebih kepada nak cepat punya. Terus sebab budak yang masuk ke bimbingan
individu atau pimpinan kelompok, sebenarnya mereka sudah agak rapat dengan kita. Tak payah kawan-kawan saya cakap indir ke gestat ke, sebenarnya saya bukan dalam bentuk counselling, tetapi dalam keadaan yang terus strict dan mereka pun nak laju faham kita terlalu sibuk. Faham. Kiranya cikgu lebih kepada nak membimbing student, nak membantu student, terutama kan dalam individu dan juga kerjaya untuk sekolah, sebab yang tu skop yang paling besar pun kan. Okay. Skop kami ada 4 jenis. Skop kami daripada kesihatan psikomental, berkaitan dengan kerjaya, berkaitan dengan psikososial, dan satu lagi kami ada 4 skop ini yang paling. Tapi kalau ikut sesi individu, saya punya itu pada sesi keluarga dengan emosi punya bahagian. Okay, faham. Masih dengan suara saya? Dengar. Itu sahaja. Okay, jadi cikgu boleh tak bagi sedikit pendapat cikgu mengenai etika dan juga akta kerahsiaan? Okay, saya tidak baca seperti apa tertera dalam buku etika dan kerahsiaan. Kalau pemahaman saya kan, apa yang saya faham tentang rahsia, sesuatu yang jikalau seseorang insan dia sanggup beritahu pada other people, boleh kata dia bukan rahsia dah. Tapi tanggungjawab saya di sini, saya mesti pastikan apa yang dia cakap, yang dia beritahu, janji tidak memudaratkan diri dia, tidak mendatang masalah bagi dia. Saya akan pastikan segala yang dikongsikan setakat saya sahaja, tak akan dibapa atau diheboh. Lepas tu pegangan saya pada kerahsiaan ini pula, saya agak janji tidak memudaratkan klien sendiri dan termasuk tidak memudaratkan diri saya sebagai kaunselor, bukan kaunselor, guru bimbingan kaunseling. Saya jaga satu rahsia itu seolah-olah botol kaca yang telah dilebur bahagian mulutnya. Maksudnya takat tu masuk tak boleh buka, tak boleh keluar langsung. Itu pegangan saya, sebab jikalau saya usaha 1000 kali jaga rahsia, sekali saya bocor, dia punya impak bukan pada diri saya sebagai CPK. Maksudnya dia akan jadikan pelajar yang perlukan sangat-sangat tempat untuk berkongsi. Mereka tak berani, jadi hilang boleh mereka percaya. Pada masa yang sama, saya akan merosakkan reputasi ini dalam golongan jenis pekerjaan kami. Ini yang saya pegang pada etika dengan kerahsiaan. Saya simpulkan yang dekat cikgu cakap pasal etika dengan kerahsiaan tu, cikgu lebih suka apa yang cerita dekat bilik kaunseling tu setakat situ je, takkan dibawa keluar ke pihak ketiga, kecuali kalau benda tu meresikokan mana-mana pihak. Ya, kalau akan membawa unsur mudarat pun, saya ada syarat dalam dalam memilih atau pastikan siapa sahaja yang dalam bidang tertentu yang layak tahu. Bukan semua layak tahu. Betul. Sebab yang tertentu kita kena tengok agensi manakah, watak manakah yang kita kena panggil. Dan bukan kami yang panggil. Betul. Pengetua adalah ketua pejabat. Dan saya sangat bersyukur tahu sebab saya dapat empat pengatua. Keempat pengatua saya ni dapat hebat tau. Mereka tak pernah susahkan saya dari segi terbujur rahsia. Maksud tak susahkan saya, maksudnya pengetua kalau perlu bincang dengan identiti yang tertentu yang dapat tahu pun jenis yang tutup mulut, tak akan bincang langsung. Terasa sangat betul lah. Sebab kadang-kadang etika itu
bukan kita tak pegang, tapi atas ada kepentingan untuk lapor ke atas. Jadi bukan semua keadaan selamat. Betul-betul. Saya setuju. Okey, jadi cikgu pernah tak hadapi apa-apa cabaran masa nak jaga privasi klien cikgu? Apa cabaran? Cabaran dalam menjaga privasi klien cikgu. Setakat ini kan, sebab saya jenis yang bidang kerja regularity saya sangat tinggi. Saya minggu pertama datang ke sekolah ini, saya siap struktur satu sekolah dah. Maksudnya dalam buat outreach tentang UBK, bukan outreach, maksudnya buat periklanan fungsi saya sebagai warga baru dalam UBK. Saya terus tentang bagaimana saya jaga rahsia, dan saya terus sampaikan satu maklumat kepada pasukan guru yang turut ada di tapak perhimpunan, sampai mereka terus faham. Cikgu explain. Ya, saya tidak boleh, saya bukan setakat saya tidak boleh kongsikan. Pada masa yang sama, saya cuba yakinkan pelajar saya, cikgu lain pun tak akan jaga tepi kain. Don't worry, saya usaha bantu mereka yakin. Lepas tu, usaha kedua yang saya buat adalah saya tidak membina imej di mana saya boleh sembang merata. Kalaulah berada di kawasan sekolah, urusan yang berkaitan dengan perbincangan, saya tekankan, saya sangat harap semua yang bincang tentang murid adalah profesional dari sudut yang fokus kepada kepentingan murid. Maksudnya, even cikgu tu dia nak refer case, dia pun tahu, dia pun perlu bagi saya maklumat sangat jelas. Jadi, seterusnya saya akan take over. Mula-mula ada cikgu mungkin dia pun ingin tahu perkembangan, tetapi setelah beberapa kali bantu mereka faham perkembangan adalah lebih kepada positif lah atau negatif ke, jadi mereka pun tak akan nak tanya terus bagaimana prosesnya, dia pun tak akan tanya dah. Cabaran saya adalah saya mesti sentiasa alert, jaga image saya, bagi mereka rasa saya bukan orang yang suka sembang. Maksudnya murid, sasaran murid saya, dia pun sangat clear. Cikgu Tan, dia susah nak tengok dia sembang dekat kantin ke. Macam kalau ada cikgu tu, tapi bila ada cikgu ada perbincangan dengan kami, kalau lah benda itu bukan isu yang berkaitan kerasaan, saya akan bincang kat tempat yang terbuka. Kalau tidak, saya mungkin akan tarik cikgu tu masuk ke pejabat terus ke pinjam guru kanan punya bilik dia keluarga supaya murid. Jadi maksudnya bab inilah yang sentiasa saya jaga. Saya rasa ini ada, kalau kita tak buat bagi betul, sebab manusia ada banyak concern kan. Betul. Dan ada dia juga, dia suka mendengar dan dia pun ada persepsi dia sendiri. Kalau saya buka peluang untuk mereka mendengar, nanti tak pasal-pasal sasaran yang sebenarnya belum kita bantu, dia datangkan masalah ini. Betul. Cikgu pernah tak, kan skop cikgu dekat kawasan sekolah, pernah tak ada satu konflik yang melibatkan parent? Contohnya macam mak ayah datang, cikgu handle anak dia, tapi mak ayah datang cakap macam cikgu tu sepatutnya masuk campur benda-benda macam menimbulkan konflik lah. Pernah tak ibu bapa terdrag sekali dalam masalah konflik tu? Setakat pengalaman cikgu. Ada dua jenis tau konflik yang kita tahu. Contohnya salah faham lah, sebenarnya salah faham. Lepas tu konflik itu saya tiada peluang hadapi sendiri, kerana pihak sekolah tolong ban, PPD pun tolong halang. Maksudnya setelah mereka tahu apa cerita yang sebenar berlaku, mereka kata tak perlu risau sebab di sini terang-terang bukan silap daripada pihak UBK. Konflik yang macam tu ada. Kalau nak kata bentuk konflik salah faham ini
sebenarnya yang membawa mulut adalah murid itu sendiri. Betul. Lepas tu bahasa dia macam kita guna halangan komunikasi kan. Dia punya maklumat sudah jadi maklumat lain, sampai ke telinga waris dia jadi benda lain. Lepas tu atas sebab kes itu, komunikasi itu mula daripada kita juga komunikasi untuk dapatkan maklumat untuk ambil tindakan yang bersesuaian, maka kamilah nama naik. Tapi sebenarnya konflik yang wujud kadang-kadang dia ikut personal yang pergi handle. Sesetengah personal dia jenis bagi situasi heboh jadi bising punya, supaya dia ada peluang untuk tunjuk kepentingan dia dalam sesuatu kes. Dan sesetengah personal dia akan terus guna cara macam bagi benda itu terus faham secara berhikmah, dan saya lebih suka cara kedua, iaitu tidak perlu mencabar. Kebetulan tadi konflik yang saya cakap, saya hadapi personal yang suka guna cara robot, waris di robot. Lepas tu saya berhemat, masa itu saya berhemat baru nak dekat 10 tahun kot. Saya rasa hairan lah, sebab kalau ikut pengalaman lebih teruk dan kes pun kami hadapi, tak pernah sampailah ada waris kata nak bawa kes pergi mahkamah. Lepas tu bila kita pergi di interview oleh PPD, mereka baru fahamkan saya rupanya ada bahasa robot yang bukan daripada tapi telah buat waris tercabar. Maka konflik yang tiba di wujud itu yang saya tahu di tengah jalan itu, saya pun tahu setakat tengah jalan. Selepas itu saya cuma dapat janji daripada PPD, maka saya tak campur dah. Pada masa yang sama pun tiada surat daripada peguam ke mahkamah pun tak ada. Maksudnya konflik yang macam tu saja saya hadapi. Kami untuk bahagian konflik kan, biasanya cikgu-cikgu akan rasa penting jikalau waris adalah geng yang lebih agresif. Faham? Tapi kan atas sebab prinsip menjaga maruah setiap manusia, walaupun dia datang dari keluarga yang orang kata apa, something dari dalam sesuatu kampung, atas sebab pegang setiap insan kena dihormati. Semua orang punya urusan tak perlu diheboh dan sepatutnya dibincang dalam bilik yang tertutup. Betul. Jadi setakat ini, walaupun waris yang orang kata yang paling garang, apabila dia sudi datang, dia sudi dengar kami cakap, terangkan kan sebenarnya api dia akan tinggal asap, lepas tu terjuk macam tu. Faham? Kebetulan hand saya yang setiap kali saya handle kes yang berat, yang terlibat ikut masa berkenaan, mereka sangat faham kenapa saya tidak mahu bincang di tempat tertentu. Maksudnya saya memang sangat tekankan bagi waris rasa dia adalah selamat dan dia tak dimalukan. Betul. Itu yang jadikan kami kurang konflik sangat. Kalau bukan handle case, kalau ikut feedback daripada pelajar, ex-student jugalah, masa waris timbul perasaan sangat tak puas hati dengan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu termasuk saya, sebab saya ambil tindakan, sebab kami kena jadi guru tugas. Pelajar yang lewat, kami belum tahan untuk direkod nama, tapi perkara ini sebenarnya atas sebab kelewatan waris. Lepas tu sebab anak dia kena denda. Jadi kami jemput dia masuk ke bilik kaunseling dalam keadaan yang tutup juga. Kami terangkan rasionalnya bertindak. Janji waris tak rasa kita telah buat dia rasa malu. Saya rasa jangan waris rasa malu. Risiko tingkatkan level konflik itu boleh dikurangkan. Betul. Kita tak nak jadi pemula benda tu.
Betul-betul. Tapi kadang-kadang kita juga manusia, mungkin termemula dan kita tidak sedari kan. So saya kadang-kadang saya sangat risau kalau kalau saya memang akan terus guna bahasa minta maaf saya tak boleh sebab saya ada urusan, saya tak boleh nak tarik diri, saya perlu buat masa lain dan saya akan bagi waris nombor telefon saya untuk tujuan buat appointment semula. Faham? Ia berkaitan dengan kurangkan konflik usaha untuk ke arah yang lebih sejahtera lah. Betul, dua-dua pihak kalau boleh tak nak macam panjang cerita, kita kalau boleh nak settle tu biar dengan cara yang betul, tak susah mana-mana pihak. Objektif pertumpaan sangat penting. Betul. Kiranya macam sesi cikgu kan dengan klien, cikgu simpan rekod rakaman tu macam mana? Rekod rakaman sesi ke cikgu tak rekod? Kami tidak menggunakan rekod suara atau video. Kami cuma buat laporan bertulis. Kalau itu saya buat rekod saya mula-mula start daripada tulis tangan. Lepas tu atas sebab nak laju, tapi saya lebih laju pada saya tulis. Saya buat dalam sistem yang saya bina dalam bentuk dalam Microsoft. Saya bina sistem saya sendiri. Sebenarnya saya hadapi bertikai dari segi kalaulah rekod itu nak digunakan untuk mahkamah dan sekian bagaikan. Tapi masa itu saya cuma fikir saya nak kerja saya jadi lebih laju. So saya akhirnya saya memang fokus rekod dalam bentuk elektronik. Daripada kertas punya tukar kepada elektronik. Dan dalam 3 tahun ini kami kementerian telah bawakan kami satu sistem yang dipanggil sebagai SEPKM. Okay. Jadi rekod kaunseling kami telah diarah untuk catat di dalam. Kat dalam tu. Itu kata tak boleh elektronik. Sekarang kami rekod dalam SEPKM. Lebih mudah lah, semua apa-apa masuk dalam tu. Bagi saya sistem itu mudah di bahagian saya selesaikan dah laporan saya. Tapi atas sebab sistem itu masih dalam tempoh pembinaan, tempoh percubaan, dan mereka pun masih dalam proses meningkatkan tahap mesra diguna. Jadi bagi saya kes tertentu yang saya nak mudahkan saya cari maklumat, recall balik semua tu, saya masih guna sistem saya sendiri. Cikgu balance kan sistem cikgu dengan perkembangan pun mesti kena ikut guna sistem yang diorang buat. Tapi dalam masa sama cikgu still maintainkan sistem cikgu sebab senang in case kalau apa-apa ada backup. Betul, sebab kadang-kadang klien yang sama dia bawa punya isu bukan satu sahaja. Betul. Jadi untuk mengangkat keserabutan dalam bahasa yang digunakan dalam laporan, sebab kadang-kadang laporan kita punya bahasa pun agak gelap. Betul. Dia tidak betul. Jadi bahasa kampung semua tu kan. Satu yang cuma boleh cuba usaha bagi dia nampak lebih formal. Tetapi apa-apa pun pegang saya nak cepat saja sebab banyak sangat kerja nak buat. Betul. Kita nak senang siap. Kita pun tak rumit benda tu. Boleh tak cikgu bagi sedikit pandangan cikgu mengenai masyarakat yang tak percayakan kaunselor dan juga bidang profesionnya, terutama sekali dalam bab kerahsiaan? Pandangan cikgu. Tak bagi cadangan kepada masyarakat. Tak pandangan. Katakanlah kalau sekarang saya audiens dalam masyarakat di sekitar saya, saya cuma boleh bagi mereka nampak macam mana saya jaga rahsia, macam mana ura-ura mereka dengar tentang adakah siapa-siapa yang tengah mengutuk atau sedang mempertikai kemampuan kita jaga rahsia. Saya cuma boleh terang melalui apa yang saya buat.
Kalau untuk masyarakat nak dari segi bahasa, bagi saya kan, saya lebih kepada siapa pegang jawatan GBK atau kaunselor. Apa kita buat? Kita lah melapangkan golongan kita. Betul. Maksudnya kita punya entiti yang community counselor. Dan orang ni kata cikgu Tan tak pandai jaga rahsia, dia akan terus guna apalah Paria punya counselor. Dia tak akan kata Paria punya cikgu. So setiap kita sedari perkara ini dan ada usaha, dan biar orang lain nampak, kamu ni cerewet lah, atau ni sikit pun cakap kat sini tak boleh ke? Tak boleh. Prinsip tetap prinsip. Betul. Dah kata mesti di tempat tertutup, tak ada orang ketiga. Kita kena jangan apa. Kalau rasa masa itu, kalau tak ada bilik dah, dan memang tempat itu tak sesuai, tak payah cakap. Betul. Minta dia guna melalui call. Memang terus guna. Saya akan guna bahasa macam tu dekat saya punya kawasan dan sekolah saya. Ya, saya akan guna bahasa macam ni. Kalau saya berada di Padang, saya guna bahasa macam ni. Kamu dan saya tak berniat nak bongkarkan rahsia sama-sama. Tetapi lah ni kamu sentuh isu ini, memang mengapa orang lain akan tengah. Dia tengah kamu ada masalah, atau dia tukar kamu orang apa. So saya dua-dua situ tak mau bina jadi image yang orang lain sedang tekan pada kamu. Saya bagi kamu cadangan, boleh tak kamu message teacher? Saya akan minta dia guna message. Lepas tu saya akan pastikan satu minit situasi itu kecuali pelajar itu dalam keadaan yang orang kata krisis. Maka memang saya akan tinggalkan urusan yang tidak berkaitan dengan counselling. Saya memang akan bawa dia terus ke bilik counselling. Kita tengok situasi lah. Kalau situasinya tak krisis, kalau bukan krisis, atau saya tak, kalau ikut saya punya senses kata ini bukan krisis, saya akan terus minta dia stop untuk protect dia. Saya akan highlight, saya tak dengar sekarang, tak mau sambung atau teruskan sekarang, ada demi protect dia. Saya akan highlight perkara ini dan mereka faham protect yang dimaksudkan. Sebab saya akan guna stiker masyarakat. So dia pun faham orang sekitar dia macam mana. Betul. So alah, kebanyakan pelajar akan setuju kecuali dia sangat cemas dah. Apabila dia sudah cemas dah, saya akan mula buat tanggapan ini mungkin krisis. So saya akan tetap di tempat yang patut saya bertugas sambil-sambil call cikgu yang macam kira akhir kita lah. Akhir kita tu beritahu dia ada emergency. Saya akan bawa budak itu masuk PK dan melalui proses kena pasti dulu, baru tengok adakah sambung atau alih kepada hari yang lain. Dua-dua situasi ni memang pernah berlaku. Okey, faham. Okey, adakah saya menjawab soalan? Okey, menjawab. Saya faham. Betul kan? Lepas tu second, masyarakat tak percaya pada profesional kita. Saya memang terus beritahu masyarakat saya bukan Tuhan. Saya punya proses semua ini akan tertaluk kepada apa yang kamu beritahu. Betul. Dan bagaimana kamu bertindak setelah keluar daripada bilik ini. Dan kita bukan doktor demam, Panadol, kurangkan demam. Dia berkemungkinan, saya bagi mereka nampak, berkemungkinan kita mungkin masih perlu jumpa 2-3 kali, dan dalam proses ini kamu mungkin akan hadapi cabaran yang lain untuk hadapi apa kamu sedang nak usaha itu. So saya tak akan 100% punya jaminan kata lepas ni akan settle. Saya memang masih timbulkan satu keadaan, satu gambaran berkemungkinan selepas ini, berkemungkinan akan lebih teruk jikalau. So apabila bahagian ini saya akan buat dalam bahagian penstrukturan. Maksudnya saya nak usaha juga bantu saya faham dan dia lebih clear situasi dia. Kalau tidak, dia kalau ada benda dia masih nak tutup dan benda itu puputlah ada perkara yang sangat penting, maka saya rasa saya pun akan disesat oleh dia. Betul. Dan sahabat, kalau kamu bagi saya maklumat, kamu share maklumat yang tidak tepat, kamu tak boleh salahkan
akan kamu tahu. Betul. Saya bagi dia pikul balik tanggungjawab dalam dan kepentingan kerahsiaan. Okay, faham. Okey, cikgu ada tak nak bagi pendapat, bukan pendapat lah, macam nasihat kan untuk kami yang bakal-bakal kaunselor ni dalam menjaga etika dan juga kerahsiaan. Nasihat kepada bakal kaunselor. Nasihat untuk bahagian kerahsiaan tu. Jaga mulut dong. Jangan sesuatu macam isu ke mahkamah. Tapi bila seseorang tu dibawa masuk kes ke mahkamah, mahkamah tak bagi orang yang didakwa tu jumpa saksi semua tu kan, kita lebih baik macam tu. Maksudnya kalau masih dalam situasi dia ada semasa dengan selepas, semasa session yang prosesnya belum tamat, sesi itu maksudnya penutup terusnya. So kita jangan merasa biasa. Lepas tu selepas, maksudnya tak kira kes ini berjaya atau tidak. Kalau kita nak kongsi dengan other people dengan tujuan pendidikan, walaupun klien lama kita tidak tahu, kita share dia dan identiti klien memang tidak dapat dikenal pasti. Betul. Lebih baik kita telah tutup satu session, kita tanya klien kita, boleh minta izin tak? Kalau dalam keadaan cikgu boleh tutup habis siapa identiti tuan keadaan ini. Lepas tu apabila cakap sesama kaunselor sendiri dalam perbincangan pun, saya sendiri tidak selesa kalau kongsikan apa yang telah saya buat untuk klien saya jikalau tempat itu terlalu open. Betul. Maksudnya tak terputik. Kita berpeluang untuk bagi kamu idea. Dia terbuka bukan sebab takut terputik. Terbuka adalah saya tidak pasti belakang saya bila ada sesuatu. Faham. Okay, so kalau orang itu nak tanya pendapat saya, saya minta dalam keadaan yang saya rasa saya selamat. Dia selamat tak? Saya cuma nak, saya rasa selamat, saya baru sudi kongsi dan saya pun make sure lah itu cara saya. Tak semesti sesuai dengan diri dia, tetapi identiti dia tak akan dikenal pasti. Okay. Inilah nasihat saya tahap macam ni. Saya buat demi bagi kita punya kita profession. Kita sendiri nama. Orang lain tahu, cikgu boleh jaga rahsia. So cikgu boleh jaga rahsia. Dia tak, tapi nana dia tak guna, kaunselor boleh jaga rahsia sebab dia apa sih penting kan. Betul. Ada kaunselor tak boleh. Dia bergantung pada individu kan. Tak. So kita yang kerja kita sehabis baik. Orang lain mampu jaga tak mampu jaga, sekurang-kurangnya di depan 10 orang itu dia pilih Syafika. Sebab Syafika pun betul. Ini kita tak boleh minta orang lain sebab dia kalau tak sedar diri dengan posisi dengan title dia ada. Betul. Saya tak makan dia lari tak. Saya cuma kata dia bukan sengaja dia akan susahkan diri dia akan hilangkan dia sendiri punya rezeki. Dan betul. Dia terus akan nampak GBK atau kaunselor. Dia merosakkan profession tu. Betul. Tapi boleh jaga rahsia punya tempias merata. Jadi kita saya tak tahu lah, saya masih rasa saya tak dipentingkan lagi lah. Kecuali ada orang dia ada ego tertentu, dia nak tutup bahagian, dia ada niat yang lain, itu lain. Faham? Okey, cikgu, sudah tak sudah dah 30 minit dah sesi perkongsian. Masa dah 30 minit dah. Sekejap je perkongsian ni. Cikgu tak boleh buat, tak semesti boleh harus di aplikasi di bahagian Syafika. Tapi apa-apa pun ingat Syafika, jaga kerahsiaan apa-apa pun, jaga keselamatan diri sendiri juga. Jikalau
lain jantina dan kalau sesama jantina ada juga yang agresif. Jadi pun kena jaga diri sendiri. Okey. Terima kasih banyak-banyak cikgu untuk temu bual ni. Semoga Syafiqah pun diberi rezeki jadi kaunselor yang sangat tinggi, profesional, InsyaAllah. berjaya jadi masyarakat. Dan mana tahu Syafiqah lah salah seorang kaunselor yang akan datang dalam beberapa waktu naik nama kita punya profesional. Terima kasih cikgu atas doa tu. Terima kasih banyak-banyak.